Kita teruskan pembelajaran pada bab 8 iaitu perincian yang ketiga, ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Dalam perincian yang ketiga ini kita akan tengok 4 pecahan iaitu meneliti peranan Nabi Muhammad SAW. Pertama, baginda sebagai pemimpin negara, Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat, pembangun ekonomi dan juga pemimpin tentera. Sekarang kita tinjau pembelajaran seterusnya pada perincian yang ketiga bab 8 iaitu ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara. Pertama kita tengok ketokohan baginda sebagai pemimpin. Ini dipecahkan kepada dua iaitu A. Pemimpin tempatan, B. Pemimpin antarabangsa. Sekarang kita tinjau dahulu pemimpin tempatan. Kejayaan Nabi Muhammad SAW merangka piagam Madinah menjadikan Islam agama rasmi Madinah telah menyerlahkan lagi kepimpinan baginda Rasulullah SAW. Penganut agama lain boleh mengamalkan agama mereka secara bebas. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan bangsa dan penganut agama yang berbeza di kota Madinah. Mempersaudarakan itu terutamanya antara kaum Aus dan Khazraj yang selama ini berperang selama 100 tahun lebih hasil daripada adu domba yang dilakukan oleh kaum Yahudi yang menyebabkan kedua kaum ini berperang. B. Pemimpin antarabangsa. Nabi Muhammad SAW menghantar delegasi perwakilan ataupun duta ke negara-negara luar seperti Habsyah, Mesir, Bizantium dan juga Parsi. Surat yang dihantar melalui perwakilan ataupun duta ini menerangkan tentang kebenaran Islam dan ada pemerintah yang menyambut baik surat daripada Nabi Muhammad dan ada juga yang menunjukkan sikap menolak dan juga melayan secara keras perwakilan ataupun utusan yang dihantar oleh Nabi Muhammad kepada mereka. Islam mula dikenali dunia luar dan kuasa besar dunia pada ketika itu hasil daripada surat-surat penerangan tentang Islam yang dihantar oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, kita tengok ketokohan Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat. Pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah menekankan aspek akhlak, akidah dan syariah. Akhlak itu tingkah laku, perbuatan ataupun perangai dan juga sikap. Manakala akidah itu adalah pegangan dalam diri. Jika seseorang itu mempunyai hati yang baik, baiklah dia. Manakala syariah itu adalah tata cara perlakuan ataupun apa yang perlu dilakukan oleh rakyat dan mestilah berlandaskan kepada undang-undang. Di Madinah diperkenalkan konsep syura melalui pemerintahan. Konsep syura ini adalah satu konsep yang mementingkan suara ramai ataupun bermesyuarat sebelum memutuskan sesuatu perkara. Konsep keadilan, persamaan hak dan kebebasan manusia telah tercatat melalui Piagam Madinah. Piagam Madinah ini satu-satunya piagam ataupun kod undang-undang pertama yang tertulis dalam dunia yang menyatakan secara tegas hak-hak manusia, keadilan serta kebebasan. Info, cikgu tinjau sekejap satu tokoh yang terkenal dalam
pemerintahan Nabi Muhammad SAW ini adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau merupakan seorang hartawan yang terkenal. Beliau banyak menginfak ataupun memberi sedekah harta kekayaannya kepada perjuangan dan perkembangan Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Ilustrasi menunjukkan Piagam Madinah yang dirangka dan diluluskan serta diamalkan semasa pemerintahan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Sekarang kita tinjau apa yang terkandung di dalam Piagam Madinah. Perhatikan di tengah atas, Piagam Madinah merupakan satu pengiktirafan ke atas Nabi Muhammad sebagai ketua negara bagi kerajaan Madinah. Yang kedua, pembentukan sebuah kerajaan Islam yang kuat dan berdaulat tercatat di dalam Piagam Madinah. Seterusnya, mewujudkan perpaduan kaum di Madinah. Apabila di dalam Piagam Madinah dibuat satu syarat keseikatan ataupun kerukunan antara rakyat yang mendiami kota Madinah. Menjamin keselamatan Madinah iaitu melalui konsep pertahanan bersama di mana semua kaum yang ada di dalam Madinah, baik kaum Yahudi maupun Arab, serta kabilah-kabilah yang ada di Madinah, semuanya bersetuju dan membuat bai'ah ataupun perakuan bahawa mereka akan mempertahankan Madinah daripada serangan musuh. Seterusnya, penekanan konsep keadilan dan pelaksanaan pemerintahan tanpa diskriminasi. Seterusnya, menjamin kebebasan beragama, menjamin hak ke atas kaum Yahudi dan juga kaum bukan Islam. Hak di sini termasuk pentadbiran Islam ataupun pemerintahan Islam wajib menjaga hak kaum bukan Islam dan juga hak kaum-kaum lain, termasuk hak dari segi harta, hak dari segi nyawa dan juga hak dari segi kehormatan. Bagi meneruskan pembelajaran di bab 8, sekarang kita lihat perincian yang ketiga, iaitu ketokohan Nabi Muhammad SAW, dan kita lihat daripada aspek yang ketiga pula, iaitu pembangun ekonomi. Pertama, perdagangan dan hubungan luar. Nabi Muhammad SAW menggalak hubungan perdagangan antara Madinah dengan negara-negara luar. Lokasi strategik Madinah antara Yaman dengan Syam menjadikan Madinah maju kerana pedagang-pedagang sentiasa mengunjungi bandar Madinah sebelum mereka berdagang di Syam ataupun Syria sekarang. Laluan purba perdagangan dunia dari Yaman ke Syam melalui jalan darat mesti melalui Madinah. Ini menjadikan lokasi Madinah dan Mekah begitu strategik antara perjalanan perdagangan dari Yaman ke Syam. B. Pertanian. Negara Islam Madinah menggalakkan aktiviti pertanian dan perniagaan berkonsepkan kerja yang ikhlas, mencari rezeki yang halal. Rezeki yang halal ini adalah rezeki yang baik dan tidak menipu orang, ketepatan timbangan barangan, pengharaman riba yang menindas, terutama sekali menindas orang miskin. Dan konsep riba ini telah cikgu beritahu pada paparan slide yang lalu. Aspek yang ketiga iaitu pembangunan ekonomi masih diteruskan dengan C, iaitu pengurusan tanah. Nabi Muhammad SAW menggalakkan pembukaan tanah dan mengusahakan tanah terbiar. Sistem wakaf diperkenalkan untuk ambil semula tanah yang tergadai
kepada kaum Yahudi yang mengenakan riba kepada orang miskin. D. Pembangunan wakaf Suq Al-Ansar. Nabi Muhammad SAW menugaskan seorang hartawan Islam iaitu Abdurrahman bin Auf, seorang yang bijak dalam perniagaan, untuk membangunkan pasar untuk kegunaan umat Islam yang sebelumnya mengharapkan pasar daripada Yahudi yang menjual barangan yang terlalu mahal. Kejayaan membuka pasar ini tidak menyekat kewujudan pasar Yahudi, cuma memberi pilihan kepada warga Madinah. Keempat, Nabi Muhammad sebagai pemimpin tentera. Konsep jihad diperkenalkan. Jihad ini adalah perjuangan suci untuk menegakkan agama, bangsa dan tanah air. Manakala mereka yang mati sewaktu berjihad ini dipanggil mati syahid. Itu konsep yang diperkenalkan oleh Islam. Konsep jihad menekankan kesungguhan dan dedikasi dalam melaksanakan suruhan Allah dan juga suruhan yang termaktub di dalam agama Islam melalui kitabnya Al-Quran. Umat Islam dituntut menguasai ilmu dan ketenteraan untuk mempertahankan maruah agama, diri, keluarga dan juga negara. Peperangan dalam Islam hanya untuk tujuan dakwah dan mempertahankan diri. Ada satu konsep iaitu dibenarkan kamu berperang setelah kamu diperangi. Nabi Muhammad SAW sendiri mengetuai peperangan setelah Madinah diancam oleh pihak musuh daripada luar, terutama sekali musyrikin Makkah, seperti peperangan Badar, Uhud, Khandaq dan sebagainya. Kepimpinan Nabi Muhammad terselah bila tentera Islam menjaga larangan ketika perang, iaitu memusnahkan tempat ibadat, membunuh orang tua, wanita dan kanak-kanak, serta satu lagi tentera Islam dilarang memusnahkan ataupun menebang pokok-pokok yang ditanam oleh penduduk. Gambar menunjukkan perang Badar di mana tentera Islam seramai 313 melawan musuh seramai 1,000 orang. Dan pada perang ini tentera Islam menang walaupun dalam jumlah yang sedikit 3 kali ganda daripada kekuatan musuh. Perang Uhud. Perang Uhud ini mengambil sebenar daripada nama bukit tempat berlakunya peperangan. Dalam peperangan ini, tentera Islam mengalami kekalahan kerana tidak mendengar ataupun tidak mematuhi perintah serangan ataupun perintah bertahan di Bukit Uhud yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kerana keingkaran kepada arahan ketua inilah menyaksikan tentera Islam mengalami kekalahan. Ini memberi iktibar yang seterusnya untuk umat Islam bila berhadapan dengan peperangan agar kita mematuhi arahan daripada ketua. Perang Khandaq. Khandaq bermaksud parit, di mana satu parit digali di antara dua bukit bagi menahan tentera musuh yang ingin menyerang kota Madinah. Melalui parit ini yang dicadangkan pembinaannya oleh Salman Al-Farisi, tentera musuh gagal menyerang kota Madinah. Seterusnya kita tengok bagaimana pembukaan kota Makkah oleh Nabi Muhammad SAW
dan oleh tentera-tentera Islam. Perlu pelajar ingat bahawa kota Mekah ini sebelum ini diperintah oleh datuk Nabi Muhammad iaitu Abdul Muttalib. Bagaimanapun, Nabi Muhammad terpaksa berhijrah ke Madinah, keluar dahulu daripada kota Mekah kerana baginda diancam nyawa dan juga keselamatan. Selepas itu, baginda Nabi Muhammad SAW datang semula untuk mengambil haknya yang diwarisi daripada datuknya sebagai pemerintah kota Makkah. Kepimpinan Nabi Muhammad SAW menjadi terkenal dan dihormati masyarakat Arab dan juga antarabangsa apabila berjaya menguasai Makkah melalui perancangan strategik hasil kegigihan para sahabat yang patuh pada strategi perang. Di sini, tentera-tentera Islam mula patuh kepada arahan daripada ketua kerana pengalaman yang lalu iaitu kalah pada Perang Uhud kerana engkar arahan ketua. Kepintaran tentera Islam menjadikan tentera musyrikin Makkah silap mengatur strategi yang membawa kepada penaklukan Makkah oleh tentera Islam secara aman. Makkah mula maju sebagai pusat kemajuan Islam yang diwarisi sejak zaman Nabi Ibrahim AS yang membina Kaabah dengan puteranya Nabi Ismail AS bagi tujuan beribadat kepada Tuhan yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kini berjuta penganut agama Islam akan mengunjungi Makkah dan Madinah untuk menunaikan haji ataupun umrah. Malah perhimpunan oleh umat Islam ini setahun sekali merupakan satu perhimpunan keagamaan yang paling ramai di dunia, paling lama di dunia. Ilustrasi menunjukkan bagaimana tentera Nabi Muhammad masuk kemudiannya membuka kota Mekah tanpa melalui peperangan, kesan daripada strategi bijak yang digunakan oleh Nabi Muhammad bersama nasihat daripada sahabat-sahabat.